Saya serah kepada Ustaz Razawi untuk meneruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang oleh Allah SWT untuk kita sambung muzakarah Itqan as-Sin'ah kita karangan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Jadi hari ini kita cuba ringkaslah 30 minit insya-Allah. Baik. Pada minggu lepas kita ada tengok beberapa hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, yang mana hadis-hadis ni kalau kita tengok ada yang mengkhususkan hadis kullu bid'atin dalalah. Jadi kita masih lagi dalam perbahasan bahawa kullu bid'atin dalalah itu bukanlah dengan maksud umum semua bid'ah. Semua perkara yang bid'ah itu dalalah. Tidak. Ada hadis-hadis yang mengkhususkan makna bid'ah tersebut hanya untuk bid'ah yang mazmumah sahaja. Ada pun bid'ah yang bukan mazmumah, yang ada asal dalam syarak, maka itu tak termasuk dalam keumuman hadis tersebut. Kemudian kita sambung dekat kata musannif, wa yajibu an nunabbiha ala mas'alatin muhimmatin. Perlu untuk kita tanbih, untuk kita fokus ataupun ketahui satu masalah yang penting. La ya'rifuha ahlul ilmi fadlan amman dunahum. Yang mana masalah ni tidak mengetahui akannya ahlu ilmu, apatah lagi mereka yang berada di bawah daripada ahli ilmu. Maksudnya selain ahli ilmu, lagilah tak tahu. Wa hiya tu'inu ala fahmi hadhihi al-ahadith. Dan perkara yang nak diberitahu ni, masalah yang penting ni, dia membantu dalam memahami hadis-hadis yang telah disebutkan tadi, yang disebutkan sebelum ni. Wa yudraku bihal farqu baina thalathi haqa'iq syar'iyyatin. Dan difahami dengannya, dengan masalah muhimmah tadi, beza antara 3 haqa'iq syar'iyyah. Okey, jadi Imam Abdullah Siddiq Al-Ghumari dia nak sebut tentang 3 perkara. Yang mana 3 perkara ni membawa makna yang berbeza. Okey. Okey, yang pertama, sannu sunnatan awis tina sannu sunnatan awis tinanuha ay insya'uha. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan sannu sunnatan? Ataupun yang dimaksudkan dengan istinanuha. Yang ni ada dalam hadis yang kita dah baca sebelum ni. Contohnya man sanna sunnatan hasanatan. Okey, apa yang dimaksudkan di situ? Jadi disebut di sini maksudnya adalah insya'uha bi ijtihadin wastinbatin min qawaid syar'i au umumati nususi. Iaitu mengadakan dengan ijtihad dan istinbat. So ada penglibatan ijtihad lah di situ. Dan penglibatan istinbat hukum. Daripada kaedah-kaedah syarak, okey, maksudnya kaedah-kaedah tertentu yang mana daripada kaedah ni kita dapat keluarkan satu perkara. Yang mana perkara ni tak ada pun dalam apa, tak dibuat pun oleh Nabi dan sebagainya, tapi dia ada kaedah itu. Ataupun keumuman nusus. Keumuman nusus contohnya macam tentang doa kan. So nusus tentang doa tu bersifat umum, maka boleh masuk pada dia tu banyak benda. Wa hadha ma'na ma afadathu al-ahadithul mazkuratu bi'ibarati man sanna sunnatan hasanatan. Dan makna yang disebutkan tadi, inilah yang beritahu ataupun yang dapat difahami daripada hadis-hadis yang disebut
melalui ibarat man sanna sunnatan hasanatan. Ay man ansha'a sunnatan hasanatan mustanidan fi ibtida'i dhatiha ila dalail syar'i. Iaitu syarah kepada hadis tadi, iaitu sesiapa yang mengadakan suatu sunnah yang baik mustanidan, bersandarkan kepada ibtida'i dhatiha. Okey, mustanidan fi ibtida'i dhatiha, mustanidan dia punya apa? Dia punya sambungan dia tu dekat ila tu. Mustanidan ila dalail syar'i fi ibtida'i dhatiha. Iaitu dia mengadakan suatu sunnah yang baik itu dalam keadaan dia menyandarkan apa? Macam mana kita nak terjemah? Fi ibtida'i dhatiha. Ketika mana dia mengadakan sunnah yang baik itu menyandarkan kepada dalail syar'i, dalil-dalil syarak. Kana lahu ajruha. Maka baginya itu pahala lah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan ay ibtada'a sunnatan mukhalifatan lisyar'i. Ini untuk sunnah sayyi'ah pula, iaitu mengadakan suatu sunnah yang mukhalifan lisyara' wastanada fi ibtida'iha, dan dia menyandarkan ketika mana dia ataupun dia menyandarkan pengadaannya dia itu kepada ma la tuqirruhu asy-syari'atu, apa yang tidak diikrarkan oleh syariat, kana alaihi ismuha, maka baginya itu dosa sunnah tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan sanna sunnatan. Kemudian yang hakikat yang kedua adalah at-tamassuk bis sunnah. Apa yang dimaksudkan dengan at-tamassuk bis sunnah? Ai ittiba'uha wal 'amalu biha, iaitu mengikut sunnah dan beramal dengan sunnah. Itu yang dimaksud dengan at-tamassuk bis sunnah. Wa hadha sabitun fi ahadits katsiratin. Dan ini adalah suatu yang sabit dalam hadis yang pelbagai, takhussu 'ala ittiba'is sunnati wal 'amali biha, yang mengkhususkan kepada mengikut sunnah dan beramal dengannya, wal iqtida'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti, mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, ihya'us sunnatin nabawiyyatin turikal 'amalu biha. Turikal 'amalu biha, sifat kepada sunnah nabawiyah tu. Menghidupkan sunnah nabawiyah yang ditinggalkan beramal dengannya. Maksudnya sunnah nabawi yang ditinggalkan oleh orang Islam. Rawat Tirmidzi wa Ibnu Majah min tariqi Katsirin bin Abdullah bin Amr bin Umar bin Auf al-Muzani an abihi an jaddihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal bin al-Harith, "A'lam ya Bilal," ketahuilah wahai Bilal. Qala ma a'lamu ya Rasulullah, apa yang aku perlu ketahui ya Rasulullah? Qala innahu man ahya sunnatan min sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah daripada sunnahku, qad umitat ba'di, yang apa? Yang telah matilah selepas aku. Kana lahu minal ajri mislu ma amila biha, maka baginya ganjaran mislu ma umila biha. Mislu man amila biha, seperti mana orang yang beramal dengan sunnah tersebut. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, tanpa berkurang sedikit pun ganjaran mereka. Wa man ibtada'a bid'atan dalalatan, dan barang siapa yang mengadakan suatu bid'ah yang dalalah, la yardaha Allahu wa rasuluhu, yang mana tidak diredai oleh Allah dan Rasulnya, kana alaihi mislu asami man amila biha, maka baginya seperti dosa-dosa orang yang beramal dengannya. Kat situ kita tengok ada penggunaan alaih. Yang pertama tadi yang mana tadi? Kana lahu. Kana lahu ni maksudnya dapat ganjaran lah. Tapi kalau kana alaih dengan maksud dapat
dapat dosa ataupun benda-benda yang negatif. La yanqusu dzalika min auzarihim syai'an, yang mana tidak berkurang sedikit pun daripada dosa-dosa mereka itu, walau sedikit. Hassanahu at-Tirmidzi wa huwa haditsun dha'ifun lakin lahu syawahid. Imam Tirmidzi menghasankan hadis ni, kan, tapi Syekh Abdullah Siddiq Umari menganggap hadis ni dhaif, tapi bagi dia syawahid. Maksudnya ada jalan lain lah, ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis ni juga dan dengan sanad yang lain. Wa rawat Tirmidzi aidan min tariqi Ali bin Zaid, dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan daripada tariq Ali bin Zaid an Sa'id bin Musayyib qala Anas bin Malik qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsi laysa fi qalbika ghash. Wahai anakku, jika engkau mampu untuk berpagi dan berpetang dalam keadaan tiada dalam hati kau suatu dengki kepada mana-mana orang, faf'al, maka buatlah macam tu. Kalau kita mampu untuk bangun pagi tak dengki dengan orang, balik kerja petang pun tak ada dengki dengan orang, maka kalau kita mampu buat benda macam tu, buatlah. Sebab apa? Summa qala li, kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, ya bunayya wa zalika min sunnati. Yang demikian itu adalah daripada sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku telah, maka sungguh dia telah menghidupkan aku. Wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Masya-Allah. Barang siapa yang menghidupkan aku, maka akan bersama aku di dalam syurga. Maksudnya ini beberapa perkara yang kita kena tahu tentang apa yang dimaksudkan dengan menghidupkan sunnah Nabi. Okay, kita ramai sekarang sunnah Nabi kita tengok lebih kepada bersifat zahir je kan. Simpan janggut, kena lipat seluar, jangan lebih buku lali dan sebagainya. Itu betul sunnah Nabi. Tapi ada lagi satu sunnah yang kita tak pula ikut, iaitu sunnah pada akhlak Nabi tu. Cara Nabi dakwah, adakah Nabi dakwah orang terus kau pakai seluar lebih buku lali, kafir. Nabi tak buat macam tu. Jadi itu pun satu sunnah yang dilupakan. Iaitu sunnah, dan itu sunnah paling terbesar pada Nabi SAW, iaitu sunnah pada akhlak baginda SAW. Okey, qala Tirmidzi haditsun hasanun. Imam Tirmidzi mengatakan bahawa hadis ni hadis hasan, qultu bal dhaif. Syekh Abdullah Siddiq Al-Umari mengatakan bahawa hadis ni dhaif. Dan ini antara kelebihan lah antara ulama Maghrib ni, di antaranya Syekh Abdullah Siddiq Al-Umari, bahkan anak murid beliau juga, contohnya Syekh Abdullah Al-Jalidi. Jadi mereka ni membawa satu pembaharuan lah dalam bidang hadis. Dalam masa yang sama, mereka ni juga berjiwa hadis sufi lah. Okay, jadi contoh macam kitab Asy-Syifa Imam Al-Qadhi Iyad. Jadi dalam tu ada beberapa hadis yang mana bersifat maudhu', okey, ataupun terlampau lemah. Jadi datang ulama kemudian, contohnya Syekh Abdullah Tadidi, anak murid kepada Syekh Abdullah Siddiq Al-Umari. Jadi dia buat tahzib. Dia keluarkan hadis-hadis yang maudhu' tu dan dikekalkan hadis-hadis yang hanya orang kata boleh diterima lah, tapi tak adalah sampai buang hadis dhaif. Okey. Jadi itu dalam masa yang sama, Syekh Abdul Tadidi juga ada menulis satu kitab menerangkan tentang wali-wali Allah yang berada di bumi Maghribi. Okey, baik. Wa rawahu Abu Nasr As-Sijzi fil Ibanah bilafzi man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini riwayat lain lah. Al-hadithu sadisu, hadis yang ke-6. Rawat Syaikhani an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana disebutkan Syaikhan, dimaksudkan di sini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan daripadanya, bukan daripada agama,
fahuwa radd, maka ia tertolak. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan suatu amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Okey, wa fi ba'di alfazihi man ahdatha fi dinina ma laysa minhu fa huwa raddun. Okey, ada banyak lafaz lah. Kalau perasan dekat sini Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari tak sebut pun martabat hadis yang disebutkan ni. Sebab apa? Sebab bila mana dah sebut syaikhan, maka automatik lah kita tahu hadis tu hadis sahih. Beza kalau kita sebut contoh Imam Tirmizi ke, Imam Tabarani ke dan sebagainya. Jadi yang tu memerlukan kepada hukum hadis tersebut, sebab hadis-hadis yang berada dalam kitab-kitab ni bercampur-campur. Qala Ibn Rajab, hadzal haditsu yadullu bimantuqihi ala anna kulla amalin. Hadis ini menunjukkan dengan mantuk dia, dengan lafaz luar dia ni, ala anna kulla amalin, bahawasanya setiap amalan laisa alaihi amru syari', yang mana tidak ada baginya sandaran syarak ataupun perintah syarak, fahuwa mardud, maka dia tertolak. Wa yadullu ala anna kulla amalin, dan tunjuk juga bahawasanya setiap amal alaihi amruhu, yang mana ada baginya sandaran syarak, fahuwa ghairu mardudin, maka dia tidaklah tertolak. Intaha. Tamat kata-kata Ibn Rajab. Wa qala al-Hafiz fi al-Fath. Okey, bila mana disebutkan al-Hafiz, okey, otomatik kita kena tahu bahawa ini maksudnya adalah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani fil Fath, ini maksud Fathul Bari lah. Hadzal haditsu ma'dudun min usulil Islam. Hadis ini dikira ataupun dianggap di antara usul Islam. Wa qa'idatun min qawaidihi, dan satu kaedah daripada kaedah-kaedah Islam. Fa inna ma'nahu, maka makna dia tu, man ikhtara'a fid dini, barang siapa yang mengadakan, mencipta sesuatu di dalam agama, ma la yashhadu lahu aslun, yang mana tidak ada asal baginya, min usulihi, daripada asal-asal agama, fala yultafatu ilai, maka janganlah, maka tidak di endah. Iltafata dengan maksud berpaling lah, maka tidak kita mengadap ataupun berpaling kepada dia. Wa nuqila an at-Tufi annahu qala, dinaqalkan daripada at-Tufi. Saya pun tak tahu at-Tufi, tak sempat nak cari. Beliau berkata, hadzal haditsu yasluhu an yusamma nisfa adillati syar'i. Hadis ini boleh untuk kita namakan dia sebagai separuh daripada dalil syarak. Okey. Maksudnya hadis ni kita kata separuh dalil syarak adalah hadis ni. Li'anna ad-dalila yatarakkabu min muqaddimatain. Kerana dalil itu terbina daripada muqaddimatain, daripada dua premis. Dua penyataan lah. Ni kait dengan ilmu mantik. Wal matlubu bid dalili imma isbatul hukmi aw nafihu. Al matlub daripada dalil, natijah daripada dalil tu sama ada dia tu berbentuk isbat hukum ataupun nafi hukum. Wa hadzal haditsu muqaddimatun kubra, dan hadis ni adalah muqaddimah kubra. Okey, jadi Imam At-Tufi menjadikan hadis ni sebagai muqaddimah kubra. Dalam mantik kita panggil dia premis major. Okey, kita ada premis minor, muqaddimah sughra kan. Muqaddimatun kubra fi isbati kulli hukmin syar'iyyin wa nafihi, dalam kita mengisbatkan setiap hukum syarak dan menafikannya. Lianna mantuqahu kulliyatun, kerana mantuknya itu adalah kulliyah, bersifat universal. Ini pun dalam mantik jugalah, kita tengok nanti kulliyah dengan juz'iyah. Kulliyah dengan maksud dia boleh berkongsi pada banyak benda lah. Fi kulli dalilin nafin li hukmin, pada setiap dalil, fi kulli dalilin
nafin li hukmin, yang menafikan hukum, suatu hukum. Mislu an yuqala fil wudu', seperti mana dikatakan kepada wudu', bima'in najasin, dengan air yang najis, berwuduk dengan air yang bernajis. Hadza laisa min amri syara'. Okey, jadi bila mana kita tengok orang berwuduk dengan najis, air yang bernajis ni, kita pun cakap hadza laisa min amri syara'. Ini bukan daripada suruhan syara' ataupun daripada urusan syara'. Wa kullu ma kana kadzalika fa huwa mardudun. Dan setiap yang mana keadaannya begitu, maka dia adalah mardud, dia tertolak. Jadi kullu ma kana kadzalika ni, ini diambil daripada hadis tadi. Sebab hadis tadi disebut man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Maka dia tu tertolak. Maka dia jadi satu hukum kuliah. Apa yang bukan daripada ada dalam syarak, maka dia tertolak. Okey, kemudian jadi itu dipanggil muqaddimah kubra dia. Muqaddimah sughra dia tadi kat mana? Dekat hadza laysa min amri syara'. Okey, hadza laysa min amri syara', ini bersifat khusus. Jadi dia bersifat juzuk lah, dia bersifat juz'i. Maksudnya dia tak kuliah, kita dah tentukan ini yang ni. Tapi bila mana disebut wa kullu ma kana kadzalika fahum, ini bersifat universal. Maksudnya satu kaedah umum, boleh masuk dekat semua benda. Fa hadzal amalu mardudun. Okey, itu natijah dia lah. Maka amal ni mardud. A adalah B, B adalah C, maka A adalah C. Fal muqaddimatu tsaniyatu, maka muqaddimah tsaniyah, iaitu kullu ma kana kadzalika fa huwa mardudun, itu sabitun bihadzal hadis, itu sabit dengan hadis ini. Maksudnya kita ambil hukum muqaddimah kubra yang kedua tu daripada hadis ini. Wa innama yaqa'un niza'u fil ula, adapun yang berlaku khilaf, berlaku perbezaan pendapat adalah pada al-ula, pada premis yang pertama, laisa hadza laisa min amri syara'. Okey, sebab boleh je ada orang kata ini daripada amal syarak. Jadi berbeza-beza kat situ je. Wa mafhumuhu anna man amila amalan alaihi amru syara', dan mafhum dia tadi disebut mantuk. Mafhum dia adalah barang siapa yang beramal dengan satu amal yang mana mempunyai sandaran syarak, fahuwa sahih, maka dia tu adalah sahih. Mislu okey, mafhum yang wuduk. Mafhum kembali pada mana ni? Hak tu. Sebab ni masih lagi dalam kalam At-Tufi. Okey, mafhum hadis lah kot. Barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang mana ada sandaran syarak, fahuwa sahih, misl an yuqala fi al-wudu' bin niyah. Seperti mana dikatakan pada orang yang berwuduk dengan niat. Okey, tadi berwuduk dengan air yang kotor, ini berwuduk dengan niat. Hadza alaihi amru syara', ini mempunyai sandaran syarak, ataupun ini diperintahkan oleh syarak. Wa kullu ma kana alaihi amru syara' fahuwa sahihun. Dan setiap yang mana mempunyai sandaran daripada syarak, maka dia adalah sahih. Fal muqaddimatu tsaniyah, maka muqaddimah yang kedua, muqaddimah kubra dia, itu sabitatun bihadzal hadis, sabit dengan hadis ini. Wal ula fiha an-niza', dan yang pertama itulah yang akan ada perbezaan pendapat. Intaham. Qultu, okey, berkata Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, hadzal hadisu mukhassisun li hadisi kullu bid'atin dhalalatun. Hadis ini mengkhususkan hadis kullu bid'atin dhalalah. Wa mubayyinun, dan menjelaskan lil muradi minhu kama huwa wadihun, dan dia ni menjelaskan maksud al murad minhu daripada hadis kullu bid'atin dhalalah tadi, kama huwa wadihun, sebagaimana yang telah jelas. Iz law kanatil bid'atu dhalalatan, kerana kalaulah bid'ah itu dhalalah, kalaulah bid'ah itu semuanya dhalalah, bidun istisna, tanpa ada sebarang pengecualian, laqala al haditsu, nescaya hadis ni akan berbunyi man ahdatsa fi amrina huna syai'an fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan di dalam urusan kami ini suatu apa pun. Okey, syai'an maksudnya lafaz yang bersifat umum. Fahuwa raddun. Jadi semua yang termasuk benda yang baharu, apa-apa benda yang baharu, maka dia tertolak.
Itu kalau nak kata bid'ah di sini dengan maksud semua benda-benda yang semua bid'ah itu dalalah. Lakin lamma qala, akan tapi tatkala mana hadis ni berbunyi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Okey, akan tapi bila mana hadis ni berbunyi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Okey, ada beza tu. Ma laysa minhu dengan syai'an. Fi amrina huna syai'an dengan fi amrina hadza ma laysa minhu. Apa yang bukan daripada dia. Tunjuk kata bahawa yang tidak ada asal di dalam agama. Kalau disebut syai'an maksudnya semua jenis bid'ah. Afada anna al-muhdas naw'ani. Ini memberi faedah bahawasanya al-muhdas, perkara yang baharu itu, perkara yang diciptakan itu ataupun diada-adakan itu, naw'ani, dua jenis. Ma laysa minad dini bi an kana mukhalifan liqawaidihi wa dalailihi. Apa yang tidak apa yang bukan daripada agama. Okey, sebab Nabi kata minhu, ma laysa minhu. Okey, bukan daripada agama. Okey, jadi Imam Syafi'i Siddiq Al-Umari keluarkan yang pertama, iaitu yang laysa minad dini, yang bukan daripada agama. Bi an kana mukhalifan liqawaidihi wa dalailihi. Dalam bentuk ataupun dari segi dia itu mukhalif, bercanggah dengan kaedah-kaedah syarak dan dalil-dalil syarak. Fa huwa mardudun wa huwa al-bid'atu dalalah. Maka jenis yang pertama ni dia mardud lah, dan dia termasuk dalam bid'ah dalalah. Wa ma huwa minad din. Ini pun sebenarnya ada kait juga dengan mafhum mukhalafah. Maksudnya bila mana sebut yang bukan daripada agama, maksudnya ada yang daripada agama. Maksudnya bid'ah yang daripada agama, yang ada sandaran dari agama. Wa ma huwa minad dini bi an syahida lahu aslun au ayyadahu dalilun. Adapun apa yang mempunyai sandaran daripada agama, bi an syahida, dalam dari segi dia tu ada asal dalam agama, au ayyadahu dalil, ataupun ada dalil yang menyokongnya, fahuwa sahihun maqbulun, maka dia tu adalah sahih yang maqbul, yang diterima. Wa huwa as-sunnatu al-hasanatu. Okey, al-haditsus sabi'u rawa Ahmad wa Abu Dawud min tariqi Abdurrahman bin Abi Layla an Mu'adz bin Jabal qala uhilat as-salatu salasata ahwalin ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi kita berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah ada masa lagi kalau ada soalan. Student ada soalan kan? Kalau tak ada soalan kita berhenti awal lah. Kita pun start awal tadi kan, 2 minit awal. Boleh, tak ada masalah. Kita atas Ustaz. Senyap ni tak ada. Okey. Jadi itu saja malam ni. Apa-apa yang salah dan silap mohon ditegur. Minta maaf salah dan silap. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz Razawi